Pada malam ini seperti biasa saya ingin membawa perbincangan daripada kitab adab-adab orang Islam dan saya bercadang untuk kita berbincang berkaitan dengan adab di antara sesama Islam dan juga hak-hak yang perlu ditunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan. Serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi Nazir Masjid, Ashabul Kiram, kepada tuan-tuan imam, Tuan Bilal serta seluruh ahli jawatan kuasa dan juga saf pimpinan masjid. Dan yang saya hormati lagi raikan tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang turut bersama dengan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga seterusnya kepada semua sekali para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan masa yang ada dalam kehidupan kita hinggalah waktu dan saat ketika ini. Yang mana Allah masih lagi memberikan dengan kelazatan deria rasa yang ada dalam kehidupan kita ini apabila menikmati dengan makanan-makanan. Dan Allah juga masih memberikan lagi kenikmatan yang ada pada anggota tubuh badan kita yang masih sihat, yang kita dapat laksanakan ibadah dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sangat selesa. Walaupun dalam kehidupan ini ada ketikanya kita terleka dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terlewat untuk menjaga ketaatan dan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andai ditakdirkan boleh sahaja Allah menjadikan seseorang daripada hamba itu apabila melakukan kelekaan ataupun meninggalkan kewajipan kepada Allah, maka diambil dengan salah satu anggota yang ada pada tubuh badannya. Dan boleh juga Allah takdirkan apabila melakukan lagi perkara dosa yang kedua dalam kehidupan, maka Allah boleh mengambil semula dengan anggota yang berikutnya yang ada pada tubuh badan kita. Namun Allah masih lagi memberikan dengan segala kenikmatan-kenikmatan ini dalam keadaan ada ketikanya kita melakukan dosa dan kesilapan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lalui dan kita miliki ini menjadi sebagai satu peringatan bahawasanya supaya sentiasa bersyukur dan memelihara ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini seperti biasa saya ingin membawa perbincangan daripada kitab adab-adab orang Islam dan saya bercadang untuk kita berbincang berkaitan dengan adab di antara sesama Islam dan juga hak-hak yang perlu ditunaikan. Dalam adab kita sebagai seorang beragama Islam, maka kita perlu faham dan ketahui bahawasanya selain daripada kita menjaga adab dengan diri kita sendiri dan termasuk di kalangan ahli keluarga kita, maka ada juga berkaitan dengan adab yang menjadi tanggungjawab pada diri kita terhadap orang-orang beragama Islam, saudara se-Islam kita yang lain. Dan di sana bukan sekadar adab sahaja yang perlu dijaga, maka ada hak yang perlu kita tunaikan kepada mereka, terutamanya apabila saat mereka memerlukan dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi perkara ini ada dihurai dan dibincangkan di dalam kitab adab orang Islam oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menyebutkan bahawasanya seseorang Muslim memang mempercayai tentang adanya hak dan juga adab-adab seorang Muslim terhadap Muslimnya yang lain, yang mana semuanya wajib untuk ditunaikan. Dan seseorang Muslim yakin bahawa hak dan adab-adab itu merupakan ibadah kepada Allah dan pendekatan yang boleh mendekatkan diri kepadanya jika disempurnakan dengan niat yang ikhlas. Kerana hak dan juga adab-adab ini telah ditetapkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulnya ke atas orang Islam terhadap saudara Muslimnya. Dengan demikian, pelaksanaan hak-hak ini merupakan ketaatan kepada Allah dan pendekatan diri kepadanya yang tidak boleh diragukan lagi. Dan di antara hak-hak dan adab-adab itu ialah, sebelum daripada itu para jemaah sekalian, pertama sekali di bahagian muqaddimah, Syekh ini menyebutkan kepada kita berkaitan dengan apa yang perlu kita faham adab sesama Muslim ataupun sesama orang Islam dan hak yang perlu ditunaikan
bukanlah sekadar untuk kita nak menjaga hati dan perasaan sahaja para jemaah sekalian. Kena fikir kadang duk buat, tak buat nanti takut dia terasa pula. Biasa kita gitu para jemaah sekalian. Tetapi dalam agama ni Islam mengajar bukan sekadar itu. Nak jaga hati, nak jaga perasaan, maka kita melakukan adab dan juga hak tersebut. Tetapi perlu kita faham dan kita ingat bahawasanya tuntutan untuk menjaga adab dan juga hak sesama Islam oleh kerana itu merupakan di antara ketaatan kita kepada Allah dan juga apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga di antara kaedah yang disebutkan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dalam erti kata kita beradab serta laksanakan tanggungjawab sesama saudara se-Islam kita yang lain. Ni makna nak mudah faham, kita buat biar kita faham ini adalah suruhan daripada Allah. Bukan buat kerana setakat nak jaga hati, nak jaga perasaan. Kalaulah sekadar kita fikir untuk buat kerana jaga hati dan perasaan, maka sampai satu tahap, sampai satu masa, seseorang itu akan pergi meninggalkan dunia. Dia akan tak ada para jemaah sekalian. Tetapi kalaulah kita memahami bahawasanya ia adalah tuntutan dan ketaatan kepada Allah, sampai satu masa walaupun dia sudah tidak ada, maka di sana mungkin kita boleh lakukan juga lagi kebaikan untuk saudara se-Islam kita yang lain. Bahasa mudah lebih lagi yang kita kenal, kawan-kawan sekerja, kita boleh buat sesuatu walaupun masa tu dia dah tak ada para jemaah sekalian. Tapi kalaulah kita fikir sekadar nak jaga perasaan sampai satu masa dia dah tak ada, maka boleh jadi tak terbuat lagi dah mungkin sesuatu kebaikan yang boleh kita lakukan untuk dia. Walaupun masa tu dia telah tiada para jemaah dirahmati Allah. Jadi itu di antara salah satu kaedah yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga adab dan juga hak sesama saudara se-Islam. Baik, di antara hak dan adabnya iaitu yang pertama, apabila seseorang muslim yang bertemu dengan muslim yang lain, hendaklah mula-mulanya sebelum bercakap lalu menegurnya dengan memberi salam, kalimah Assalamualaikum warahmatullah, serta menghulurkan tangan dan berjabat salam. Manakala yang menjawab salam itu perlulah berkata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang bermaksud apabila kamu diberi salam, maka hendaklah kamu menjawab dengan cara yang lebih baik daripada salamnya, atau menjawab seperti mana salamnya, yakni dengan lafaz wa'alaikumussalam. Baik. Adab yang pertama, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, iaitu apabila bertemu, maka mulakan pertemuan itu terutamanya yang paling terbaik ialah dengan memberi salam, dan orang yang mendengarnya menyambutnya dengan menjawab salam tersebut. Bahkan bukan sekadar memberi dan menjawab sahaja, lalu ditambah dengan berjabat tangan supaya dapat menggugurkan dosa di antara sesama kita para jemaah dirahmati Allah. Lebih-lebih lagi sekarang yang kita dah dibolehkan dan dibenarkan boleh bersalam-salaman, maka ambillah peluang di sini, beri salam, jawab salam sambil berjabat tangan. Bahkan bukan sekadar itu, ditambah pula lagi dengan ketika mana memberi salam dan menjawab salam tersebut, maka wajahnya menatap di antara satu sama yang lain para jemaah sekalian. Ini komunikasi makna gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersama dengan para sahabat apabila bertemu, apabila dalam soal bicaranya, maka Rasulullah bukan sekadar memberikan tumpuan, bahkan dari sudut anggota tubuh badan Nabi, lebih-lebih lagi wajah Nabi ini memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap sahabat
apabila saatnya berbicara. Maknanya bagi tumpuan sepenuhnya dengan pandangan, dengan tubuh badannya sekali menghadap dengan sahabat tersebut. Baik, ini dalam kaedah memberi salam mestilah memulakan salam para jemaah dirahmati Allah. Bahkan bila orang yang memberi itu, yang menjawabnya wajib untuk menjawab salam. Cuma kaedah memberi dan menjawab salam ini Allah sebutkan cerita di dalam Al-Quran. Contohnya antaranya, andai diberi itu dengan lafaz kalimah Assalamualaikum, maka orang yang menjawab itu perlulah dengan dua cara. Sama ada cara yang pertama yang paling terbaik, wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jawab dengan kaedah yang paling terbaik, sempurna. Contoh salam tu diberi Assalamualaikum, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang paling terbaik. Ataupun kalau tidak pun tak dapat untuk kesempurnaan tersebut, cukuplah sekadar memadai seperti mana orang yang memberi salam tadi. Waalaikumsalam. Tapi kalau yang beri salam tu Assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya lebih lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Para jemaah sekalian, jangan sebaiknya kurang daripada orang yang memberi. Yang memberi Assalamualaikum warahmatullahi, dia jawab Waalaikumsalam. Keadaan jawapannya tu kurang daripada orang yang memberi tadi. Para jemaah dirahmati Allah, sebaiknya mesti lebih ataupun sama keadaan situasinya. Para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik. Bagaimana pula dari sudut salam yang diberi sebagai contoh? Ada dihuraikan juga berkaitan dengan apa dia? Salam dari sudut penulisannya, para jemaah sekalian. Penulisan. Kalau di zaman dulu mungkin tidak ada WhatsApp, hanya menggunakan dengan suratan. Letak suratan, tulis kalimah Assalamualaikum, maka diletakkan di bahagian rumah orang-orang yang tertentu. Para jemaah dirahmati Allah. Baik, apabila menggunakan dengan kaedah penulisan ini, terdapat dalam satu hadis daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Minhaj fi Syarah Sahih Muslim, yang mana bermaksud sesiapa yang telah sampai kepadanya salam, yakni daripada seseorang yang lain, hendaklah dia menjawabnya, dan menjawab salam tersebut adalah wajib ke atas dirinya dengan segera. Demikian juga jika dia menerima salam pada kertas, yakni surat, daripada orang yang berada di jauh, yakni pihak ketiga, wajib dia menjawab secara lisan dengan segera ketika dia membacanya. Dan perkara ini juga dikuatkan dengan kaedah Al-Kitabu kal-Khattab, yang bermaksud penulisan samalah kedudukannya seperti mana percakapan. Makna kata, kita terima dalam bentuk WhatsApp. Kalau WhatsApp tak ada, surat atas kertas. Para jemaah sekalian, kita terima Assalamualaikum, maka kita terima itu jawablah segera Waalaikumsalam. Sama ada contoh kalau WhatsApp tu nak terus balas ataupun kita terus jawab sahaja dalam hati kita. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tujuan kita balas juga salam untuk mengelakkan daripada sangkaan. Takut nanti kalau tak balas terus kita masuk perbincangan, orang yang bagi salam tu kata jawab salam dulu. Dia ingat kita tak jawab, sedangkan kita dah jawab. Para jemaah dirahmati Allah, itu pun masalah juga. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada sangkaan-sangkaan. Para jemaah dirahmati Allah, maka balaslah. Melainkan kalau orang kita ni sentiasa bersangka baik, bagi salam, lepas tu dia balas, tak balas dengan jawapan salamnya, tetapi terus masuk kepada isi apa yang nak dibincangkan. Kalau kita boleh bersangka baik, dia dah jawab dah tu salam. Dalam hati mungkin dia tidak terlupa nak balas, ataupun memang dia tak balas tapi memang dia dah jawab. Para jemaah sekalian, tapi masalah kita ni kalau boleh ramai begitu tak apa. Para jemaah sekalian, cuma nak mengelakkan daripada sangkaan tu yang payah. Para jemaah dirahmati Allah,
Ajak lagi terus bincang kata, jawablah salam dulu sebelum nak bincang yang lain para jemaah sekalian. Walhal kita dah jawab. Baik, itu kaedah dalam bab memberi salam dan juga menjawab salam daripada sudut adabnya. Baik, seterusnya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hadis muttafaqun alaih. Yang bermaksud orang yang menunggang sebarang kenderaan hendaklah memberi salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki kepada yang duduk, yakni tidak berjalan. Dan orang yang di dalam kumpulan yang sedikit ataupun kumpulan yang kecil, hendaklah memberi salam kepada orang-orang dalam kumpulan yang ramai ataupun kumpulan yang besar. Ini dari sudut turutan ataupun langkah untuk memberi salam kepada peringkat-peringkat yang tertentu. Sebagai contoh dalam hadis ni nak cerita, dari sudut adabnya untuk memberi salam ini, eloklah diberi salam daripada orang yang menunggang kenderaan kepada orang yang berjalan kaki. Sedangkan walhal tidak masalah kalau yang jalan kaki tu dia dah bagi salam dulu yang naik kereta. Jangan kita duk bawa kereta, tiba-tiba ada orang tengah jalan kaki, Assalamualaikum Ji. Kita Haji ambil salam dulu kat saya. Tunggu biar saya dulu bagi salam dekat Haji. Tidaklah sampai jadi masalah. Cuma dari sudut adab yang terbaiknya nak mendidik hati kita para jemaah sekalian. Supaya apabila kita menunggang kenderaan dengan adanya kelebihan tersebut, kita akan merasakan hormat dan merasakan ihsan juga terhadap orang-orang yang sedang berjalan kaki para jemaah sekalian. Supaya tidak rasa haibat dengan apa yang aku ada. Yang jalan kaki buka tingkap pandang sebelah mata sahaja. Tidak gitu para jemaah sekalian. Tapi bila dengan kaedah kita menunggang kenderaan, maka Assalamualaikum kepada orang yang berjalan kaki. Dan demikian juga wal mashi 'alal qa'id. Dan dari sudut orang yang berjalan kaki itu kepada orang yang duduk, yang tidak berjalan. Dalam erti kata contoh, kita tengah berjalan, ada orang sedang duduk, walaupun dia kejap lagi nak bangun. Itu soal kedua para jemaah sekalian. Sama juga macam tadi, kita tengah menunggang kenderaan, nampak dia sedang berjalan kaki. Sedangkan bukan kita tak tahu, dia sebenarnya ada kenderaan. Ustaz, dia ada kenderaan, dia jalan kaki. Itu soal yang kedua, dia ada ataupun tidak. Tetapi asal keadaan situasi semasa itu, kita sedang menunggang kenderaan dan situasi semasa kita bertemu dengan orang sedang berjalan kaki, maka dahulukan memberi salam kepada si dia para jemaah sekalian. Baik, jadi begitu juga kalau yang sedang berjalan kaki kepada yang duduk. Walaupun kita maklum yang duduk tu bukanlah dia tak boleh berjalan. Yang duduk tu bukanlah dia sakit. Tetapi dari sudut untuk menjaga hati kita, bila sedang berjalan, kita sedang menghormati kepada orang-orang yang sedang duduk para jemaah sekalian. Ibaratnya contoh, kita kalau jalan tengah berdiri, ada ramai orang tengah duduk. Bukan takat bagi salam, kita jalan pun kadang tunduk sikit para jemaah dirahmati Allah. Sebagai apa? Sebagai tanda kita menghormati orang yang tengah duduk, kita berjalan tengah berdiri para jemaah sekalian. Begitu. Dan juga apabila bertemu daripada kumpulan yang kecil dan juga kumpulan yang besar. Di sini berbeza dari sudut kalau kita ikut kiraan secara gambaran kasarnya, iaitu kumpulan yang kecil memberi salam kepada kumpulan yang ramai ataupun besar. Sebab kalau ikut fikir kita begitu, mengapa kita yang kecil perlu memberikan salam kepada yang besar? Sepatutnya yang besar itulah memberi salam kepada yang kecil supaya nak menjaga hati dia. Tetapi berbeza, yang kecil perlu memberikan salam kepada kumpulan yang besar yang mempunyai ramai orang. Kerana apa? Di sini kita melihat dari sudut jumlah kita yang kecil, kita memberi salam kepada yang besar, yang ada ramainya orang, kerana dari sudut kalimah salam itu adalah merupakan satu doa di antara satu sama lain.
Kita beri salam kepada dia, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Maka yang ramai itu akan segera menjawab dan membalas dengan ramai orang, ramai jumlah bilangannya, Waalaikumsalam. Ataupun dia pasti akan menjawab lebihnya, Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ramai itu membalas dalam arti kata kalimahnya, mendoakan kepada kita dengan jumlah yang ramai tadi, para jemaah sekalian. Itu dia punya perbezaan untuk memberikan peluang kepada kita mendapat doa daripada orang yang berada dalam kumpulan yang ramai. Sebab secara hakikatnya itulah kalimah salam yang merupakan doa. Cuma kita bila kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu dia jadi pelik. Ni pun salam sejahtera atas kamu. Dia balas sejahtera juga ke atas kamu dan rahmat dan berkat daripada Allah kepada kamu. Dia bunyi pelik. Tapi bila Arab tu biasalah para jemaah sekalian. Cuma bila Arab ni pula kita jarang rasa dan sedar itu sebenarnya doa para jemaah dirahmati Allah. Wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kamu yang memberikan salam tersebut, para jemaah sekalian. Jadi sebab itulah berlumba-lumba untuk memberikan salam, dan yang menjawab itu juga perlulah menjawab salam dengan baik, para jemaah dirahmati Allah. Baik muslimin dan muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang bermaksud tidak berlaku dua orang Islam yang bertemu dan memberi salam serta berjabat tangan, melainkan diampunkan dosa kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Ini kelebihan yang ada pada salam tersebut. Bukan sekadar ucapan yang diberikan, namun dalam masa yang sama disusuli dengan berjabat tangan, para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu bila salam ni, bagi salam satu dalam masa yang sama, tindakan kita berjabat tangan itu diampunkan dosa, digugurkan dosa di antara satu sama lain sebelum daripada mereka berpisah. Sebab tu bila kalau salam setengah orang kata salam kosong-kosong, para jemaah sekalian. Itu biasa guna waktu raya orang kita sebut, para jemaah sekalian. Sedangkan bila setiap kali kalau tidak hari raya sekalipun dengan bersalaman itu dalam keadaan memberi salam, berjabat tangan, juga diampunkan, digugurkan dosa-dosanya. Jadi sebab tu banyakkan bertemu orang bagi salam jabat tangan, bagi salam jabat tangan, para jemaah sekalian. Cuma mungkin kalau jarak yang jauh tu berbeza pula. Ada setengahnya salam bro, daripada jauh, para jemaah sekalian. Cuma kalimah tu biar betul lah. Kalimah tu biar betul, Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Kalimah tu pun kena betul juga. Assalamualaikum sama ada bertulis ataupun ucapan diberikan. Assalamualaikum tidak ada memberikan makna. Lagi-lagi S-A-M-E-K-O-M. Assalamualaikum, para jemaah sekalian. Nak guna kalimah yang mana? Sama ada assalam ataupun salam ataupun assalamualaikum ringkasnya, ataupun yang lebih sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, ataupun lebih lagi daripada tu, para jemaah sekalian. Jangan assalamualaikum, jangan ringkas short form SLM, para jemaah sekalian. SLM kita nak baca apa pun macam-macam boleh jadi terjemahan. Slim pun boleh, para jemaah sekalian. Salam tu pun boleh jadi juga. SLM selama pun boleh jadi juga, para jemaah sekalian. Jadi kalimah salam tulislah dengan yang baik biar ada full, sama ada salam, assalam, assalamualaikum atau lebih daripada itu, para jemaah dirahmati Allah. Baik, muslimin dan muslimat, para jemaah dirahmati Allah, itu di antaranya adab yang pertama, iaitu bila bertemu memberikan salam. Yang kedua, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang kedua sesama saudara seislam dan hak yang perlu ditunaikan
Apabila seseorang Muslim yang bersin dan berkata Alhamdulillah, maka hendaklah saudaranya yang Muslim itu mendoakan kepadanya dengan berkata Yarhamukallah, yang bererti Allah merahmati kamu. Manakala yang bersin tadi pula membalas dengan doa Yaghfirullahu li walaka, yang bermaksud Allah mengampunkan dosaku dan juga dosamu. Ataupun dengan kalimah Yahdikumullah, Allah memberi hidayah kepada kamu. Ini juga daripada sudut adabnya yang kedua dengan kalimah bersin. Benda ni biasa kita dengar, kita tahu dah benda ni para jemaah sekalian. Tapi ada ketikanya biarlah dia bersin, bukan aku yang bersin. Kan? Biarlah dia bersin, ramai orang dengar macam ramai orang tu tak jawab dia punya bersin. Maka ramai orang tu cerita kedua. Yang kita mendengar ni dari sudut adabnya, kita jawablah dengan bersin dia dengan kalimah Yarhamukallah. Tapi kalau jaraknya daripada sudut jauh para jemaah sekalian, dan jawapan itu pun tak semestinya nak perlu bagi tahu pada dia. Kan? Kalau jauh tu macam mana pula? Bersin dia soft hujung sini, yang duk jawab dengar hujung sana. Dia bersin sini Alhamdulillah, takkan kita hujung Yarhamukallah nak bagi dengar sampai hujung para jemaah sekalian. Tidaklah sampai begitu. Maka cukuplah sekadar kita dapat mendoakan untuk diri dia, dan kita yakin dalam ramai itu pun pasti juga ada yang menyambut dengan bersinnya para jemaah dirahmati Allah. Maka tak perlu nak beritahu. Tapi kalau dah kebetulan dekat-dekat para jemaah sekalian tengah bersembang tu, tak ada masalah dia nak sebut, dan dia pun balas dengan sebutan ibarat dia memberitahu para jemaah dirahmati Allah. Itu dari sudut adab yang kedua. Baik, yang ketiganya iaitu menziarahi saudaranya apabila sakit dan berdoa baginya supaya segera sembuh. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa itba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul atis. Hadis muttafaqun alaih. Yang bermaksud hak seseorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada 5. Di antaranya menjawab salamnya, yang keduanya melawatnya apabila sakit dan mengiringi jenazahnya ke kubur, menyahut dan menghadiri undangannya, dan yang kelima mendoakan kepada yang bersin. Ni usaha kita yang ketiga ialah apa dia? Iaitu wa'iyadatul marid, menziarahi saudaranya apabila sakit, dalam masa yang sama berdoa supaya segera sembuh. Jangan setengahnya ada niat yang jahat, datang ziarah sakit, dalam hati niat cepat-cepatlah dia mati meninggal dunia. Kan ada je ni gitu para jemaah sekalian. Sebab apa? Dia tak boleh senang tengok dengan kalau orang ni sihat walafiat, dia ada dengan kelebihan-kelebihan semasa hayatnya, semasa hidupnya. Jadi sakit hati dia dengar ada penyakit, dia suka nak datang. Tapi datangnya itu ada dengan tujuan yang jahat. Maka kehadirannya itu tidak memberikan kebaikan kepada orang yang sakit tersebut. Para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu di antara adab kita usaha dengar ada sakit, cuba untuk ziarah, cari masa untuk datang. Terutamanya saudara se-Islam itu adalah yang berdekatan, rakan sekerja, jiran tetangga kita, keluarga, apatah lagi para jemaah sekalian, rakan sekolah sama belajar kita dulu para jemaah dirahmati Allah. Dan jika kebetulan berhampiran, berdekatan, walaupun orang itu tidak kita kenali, maka bila mendengar berita tentang kesakitan, sesuatu hajat yang diinginkan, maka usahalah untuk sama-sama ziarahi untuk hadir para jemaah dirahmati Allah. Andai kata kita pun tidak ada halangan ketika itu, maka usahakan, kerana di sana ada pahala kita buat adab dengan saudara se-Islam yang lain. Lebih lagi kita tidak kenal para jemaah sekalian. Baik. Yang keempat, menziarahi jenazahnya apabila sampai saat kematiannya. Yang mana berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih yang disebutkan sebentar tadi, wa itba'ul janazah, iaitu mengiringi jenazahnya ke kubur para jemaah sekalian. Adab yang keempat, untuk apa? Ziarah jenazah apabila saat bertemu dengan kematian. Kita dengar pengumuman ada
kematian sekian sekian sekian, lorong rumah sekian, rumah nombor sekian. Para jemaah sekalian, dengar maka dalam hati kita terus berusaha nak cari masa kalau boleh dapat untuk solat jenazahnya bersama-sama. Ada masa kesempatan lagi, aku berazam nak cuba datang untuk apa dia? Nak iring jenazahnya sampai ke kubur. Para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kerana apa dia? Kerana terutamanya kenalan itu apabila yang berhampiran dengan kita, maka kita mengetahui tentang sejarah kehidupan dia, kita mengenali bagaimana budi pekerti dia, dan di sana kita mendoakan untuk dia. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sudut adab untuk menziarahi jenazah ataupun berlakunya kematian, perlulah dijaga juga terutamanya dalam bab perbicaraan. Para jemaah sekalian, perbicaraan untuk bicara yang baik, walaupun kita tahu dia ni masa hidup Allah saja yang tahu Ustaz macam mana keadaan dia. Kena pula berjiran sebelah. Ustaz, dia sebelah rumah saya je. Dulu masa hidup dia, Allah saja yang tahu macam mana keadaan dia. Nak kata jahat tak sampai hati, nak kata baik tidaklah sangat pula. Tapi apakan daya bila dah sampai saat kematiannya, pada ketika itu katakanlah segala perkara-perkara yang baik. Kenapa? Kerana kita bimbang bagaimana pula saat pengakhiran kehidupan kita nanti apabila kita telah mati, kita telah meninggal dunia. Sebab itu, andai kita melihat sesuatu perkara yang mungkin kita tahu melibatkan tentang soal dirinya, waktu saat kematian, maka cukuplah sebagai pengajaran untuk diri kita. Sebagai contoh apa dia? Para jemaah dirahmati Allah sekalian, dia nampak bila ziarah ni nak bertemu dengan saat kematian. Dia ziarah waktu mana sakit. Sakit tu sakit nak bertemu dengan sakarat. Para jemaah sekalian, waktu nak bertemu dengan sakarat nampak pelik lain macam. Seorang hamba Allah ni, jiran kita ni, dia nak meninggal tapi tengok lain macam keadaan dia Ustaz. Tengok minta air tak berhenti-henti. Bila gitu dia teringat dalam hadis Nabi SAW yang panjang, di antaranya ada pernah menceritakan bagaimanakah di antara keadaan balasan bagi orang-orang yang tidak menjaga solat, yang meninggalkan solat dalam kehidupan. Di antara keadaannya, balasan itu diberikan semasa hidup di atas dunia. Balasan diberikan ketika bertemu dengan kematian. Dan juga balasan itu diberikan ketika berada di alam barzakh dan selepas bangkit dari alam barzakh nak bertemu di mahsyar Allah. Lalu bila nak bertemu dengan kematian, salah satu Nabi SAW sebutkan ialah seseorang itu yang tidak menjaga solatnya, yang meninggalkan solat semasa hidupnya, saat kematiannya dia akan merasakan kehausan yang teramat sangat. Sehingga kan bagaimanakah gambaran kehausannya, sehingga apabila diberikan seluas air lautan sekalipun untuk diminum, maka nescaya tidak dapat lagi menghilangkan rasa kehausan kepada si dia. Dia tengok benda tu, dia ingat. Bila tengok ziarah ni, dia tengok, ini macam pernah aku tengok, tanda-tanda sebegini macam pernah aku ingat. Duk belajar dalam kitab dosa besar dulu, hadis tu duk cerita, ini rupa-rupanya tanda-tanda balasan orang yang meninggalkan solat. Walaupun masa tu kita tahu keadaannya. Para jemaah sekalian, jangan sesekali kita terus menghukum dan mengatakan, inilah dia balasan masa hidup dia ni tak solat. Tengok nak mati meninggal dunia dia Allah jadikan begini. Walaupun kita tahu dari sudut ilmu, cukuplah untuk peringatan pada diri kita. Adabnya kita ziarah, kita doakan kebaikan. Ya Allah, ampunkan dosanya andai ia melakukan dosa semasa hidupnya, ya Allah, dan mudahkanlah saat kematiannya. Dan doa untuk kita, mudahan engkau mudahkan juga saat aku untuk bertemu denganmu nanti, ya Allah. Cukuplah sekadar tu. Jangan kita sendiri pula dan pandai duk jumpa dengan waris dia dekat tepi tu. Kak, saya pernah dengar dalam majlis ilmu Ustaz kata, kalau keadaan gini ni maknanya masa hidup tu dia tak solat. Maaf tanyalah kak, dia solat ke tidak? Jangan, para jemaah sekalian. Sekarang bangun orang tu kita yang terbaring. Ini para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya ini daripada
daripada sudut kaedah adab untuk perlu kita ziarah kepada jenazahnya. Dalam masa yang sama, ia memperingatkan kepada diri kita tentang kematian. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah, menyempurnakan sumpah saudaranya apabila dia bersumpah dengan sesuatu dengan syarat sumpahan itu adalah perkara yang tidak tertegah di dalam agama. Maka hendaklah disempurnakannya supaya saudaranya itu tidak berdosa dengan sumpahannya. Yang mana melibatkan sumpahan ini, andai kita mampu untuk bantu tolong melaksanakannya, sangat-sangat baik para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau kita tengok gaya sumpahannya tu lain macam, terutamanya melibatkan harta yang kita pun tak mampu, kita paling kurang at least bagilah bantuan dalam sudut idea ataupun cadangan. Kan dia nampak macam tertekan, nak cerita segan. Kita tanya, bang, ada apa masalah? Macam tak kena je sehari dua ni duk nampak keluar masuk rumah sebagainya, nampak macam ada yang tak kena je. Dia pun cerita. Dia cerita nak, saya sebenarnya ni ada nak cerita sikit. Ada benda yang saya pun, ya masa tu saya tak fikir betul buat sumpahan. Sumpahan termasuk juga contohnya nazar para jemaah sekalian. Dia bernazar, berjanji sesuatu. Tapi nazarnya tu dahsyat para jemaah dirahmati Allah. Dahsyat-dahsyat dia punya nazar. Sebab apa? Masa tu dia rasa excited. Bila excited ni, kadang-kadang nazar dia tak terjangkau dengan akal fikiran kita para jemaah dirahmati Allah. Kan contohnya, saya kalau anak ni SPM nanti, keputusan dia dapat cemerlang straight A, saya akan bawa dia pergi umrah dan juga melancong keluar negara. Sekali package para jemaah sekalian. Sebab apa? Dia tahu kemampuan anak dia takkan boleh dapat. Biasa tengok ujian macam tu je para jemaah sekalian. Dia payah dapat ni. Tapi kalau dia boleh dapat ni, nak bernazar sebab apa? Dia rasa excited. Tiba-tiba, kadang-kadang Allah uji dengan apa yang disebut para jemaah sekalian. Ini yang kita takut. Sebab tu kena beragak-agak bila melibatkan sumpahan, melibatkan janji, melibatkan nazar kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita excited, kadang tak terjangka, tapi jangan terlampau lebih-lebih sangat, takut tak tertunai para jemaah sekalian. Sebab kadang Allah uji. Allah uji, dia rasa macam tak percaya, anak aku takkan boleh dapat. Sebab apa? Exam dia punya percubaan pun A pun tak ada, lagi nak dapat straight. Tiba-tiba Allah uji dengan percakapan dia, satu tahap para jemaah sekalian keluar keputusan dapat straight A. Tercengang dia para jemaah sekalian. Sudah. Nak bawa pergi umrah satu part, nak kena bawa pergi melancong luar negara satu bahagian. Pening pala. Masa tu kita kalau tak mampu, berilah sekadar cadangan. Tanya kakak, abang buat sumpahan nazar ni ada sebut tak masa bila? Tak ada. Kalau tak ada khusus, selamat lagi. Tapi kalau ada tempoh masa yang khusus juga spesifik disebutkan, nak tak nak kena buat juga. Jadi para jemaah sekalian, ni kita bantu untuk melaksanakannya para jemaah sekalian. Baik, kita bagi laluan sekejap untuk azan fardu Isya, dan kita sambung sikit lagi selepas daripada azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keenam, adab di antara saudara se-Islam dan haknya ialah menasihati saudaranya di dalam sesuatu perkara yang penting, dengan erti kata menerangkan kepadanya perkara yang benar, baik dan ada kebajikannya. Kerana sabda baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Yang bermaksud apabila seseorang daripada kamu itu meminta nasihat saudaranya, maka hendaklah dia menasihatinya. Dan sabdanya lagi dalam hadis riwayat Muslim, "Ad-dinun nasihah wa su'ila liman faqala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Yang bermaksud agama itu nasihat menasihati. Dan apabila ditanya kepada siapa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepada Allah, yakni beriman dan beribadat kepadanya, kepada kitabnya iaitu membaca Al-Quran, memahami dan beramal dengannya, kepada Rasulnya yakni percaya dan mengikut sunnahnya, kepada ketua-ketua orang Islam dengan mematuhi hukum-hukum dan arahan yang dikeluarkan, dan kepada orang ramai Islam iaitu dengan memberi nasihat, ilmu, pelajaran dan bantuan. Dalam hal ini seseorang Muslim tentulah termasuk di dalam perkataan umum orang Islam. Baik. Yang keenam ialah adab dan hak yang perlu kita tunaikan ialah dalam memberi nasihat kepada saudaranya apabila diminta dengan nasihat. Jangan dibiarkan saudara se-Islam kita itu yang pergi meninggalkan kita dalam keadaan dia meminta pandangan mahupun nasihat, tapi kita membiarkan ia begitu sahaja. Kerana di sana memperolehi pahala, terutamanya di saat dia memerlukan, dia berhajat kepada kita. Kerana yakin dan percayalah keperluan dia untuk memerlukan nasihat daripada kita, itu adalah gerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun kadang tak fikir, kita pun biasa pernah lalui dalam kehidupan kita. Kita ni rasa bukan kerja kaunselor, kita ni bukanlah cikgu, kita ni hanya orang biasa, para jemaah sekalian. Tapi pernah beberapa ketika saat orang datang bertemu dengan kita minta nasihat. Lebih lagi dia menceritakan masalah-masalah kehidupan dia. Mungkin dia ada masalah yang ingin dikongsikan. Dia cerita masalah dia. Akhirnya dengan harapan dia ingin memohon nasihat dan juga pandangan. Ketika itu kita digalakkan untuk memberikan pandangan kepadanya. At least paling kurang kalau kita tidak mahir dengan apa yang dikongsi dan apa yang dihajatkan nasihat daripada kita, paling kurang tinggalkan ia dengan sesuatu harapan yang boleh kita beri. Nanti saya cuba tanya kepada orang yang lebih mahir, orang yang lebih tahu, minta nombor kontaknya dan kita balas di WhatsApp-nya, para jemaah sekalian. Jangan dibiarkan begitu saja, akhirnya dia merasakan apa yang diinginkan tu tak tercapai. Sedangkan yakin dan percayalah, gerak hatinya untuk menginginkan hajat kepada kita itu adalah gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan hati dia untuk memerlukan nasihat daripada kita.
Allah takdirkan kita yang berada di situ untuk memberikan pandangan ataupun nasihat kepada si dia. Tapi bayangkan ketika itu kita tinggalkan dia dalam keadaan begitu sahaja, maka dia pergi dalam keadaan yang terasa dari sudut hatinya, para jemaah sekalian. Jadi sebab tu, cubalah berilah apa sahaja nasihat mungkin kita boleh beri. Jangan sabar saja, sabar bang, sabar kak, Allah tengah uji tu. Kan, takat gitu sebut dia, berilah di antara cadangan nasihat-nasihat tambahan yang lain supaya dia rasa, oh, maka aku jumpa dengan dia ni bagus, aku beroleh kebaikan. Aku memperolehi nasihat daripada dia, nasihat yang berguna, yang boleh digunakan dalam kehidupan aku. Sampai dia boleh rasa sedemikian, para jemaah dirahmati Allah. Kalau kita tidak mampu, maka cari orang yang lebih tahu, orang yang lebih mahir, orang yang boleh mampu. Kalau kita tak pandai pun, para jemaah sekalian, tapi berikan dengan kaedah seperti tadi. Nanti saya balik, saya cuba tanya-tanya orang lain, bagi nombor WhatsApp pada saya dan saya akan balas di WhatsApp tersebut. Nanti saya akan maklumkan kemudian. Dia akan mengharapkan kepada kita, para jemaah dirahmati Allah. Jadi muslimin muslimat, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah di antara beberapa adab dan juga hak yang perlu kita sama-sama usahakan dalam menjaga perhubungan kita sesama saudara se-Islam dan juga saudara seagama kita, para jemaah dirahmati Allah. Moga-moga di sana kita memperolehi kebaikan selain daripada amal ibadat yang kita lakukan, namun hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia juga memperolehi pahala bersama, para jemaah sekalian. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Moga-moga ada manfaatnya dan mendapat keberkatan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.